Idin, Okey. kita nak tanya Idin, apa keluaran terbaru Idin daripada Maskad? Okey, buku yang paling latest adalah ni lah, Patah Sayap Sebelum Sembuh yang kedua. Jadi Patah Sayap Sebelum Sembuh 2 ni adalah tentang apa? Dia sebenarnya kesinambungan daripada Patah Sayap Sebelum Sembuh yang pertama. Jadi patah sayap ni sinonim dengan kekuatan. Jadi dalam kehidupan ni, sebelum kita bahagia, sebelum kita akan hidup seperti cara yang kita nak, kita akan berhadapan dengan luka. Kita akan patah sayap dulu. Kita akan hancur dengan banyak perkara di sekeliling kita. Maka selepas patahnya sayap kita, perjalanan kita menuju sembuh, itulah antara ayat-ayat pujukan motivation yang saya letakkan dalam ni dan saya berikan, mudah-mudahan membantu para pembaca lah, insyaAllah. Dalam nasihatnya, dalam banyak siri nasihat lah, yang mana satu paling best seller? Okey, yang paling best seller adalah ni, Noktah yang Memujuk yang pertama ni. Alhamdulillah dah lebih daripada 130,000 naskah. Kita jual di TikTok, di Shopee, di platform-platform seperti inilah, offline, di Pesta Buku dan sebagainya. Idin, sepanjang beberapa tahun Idin berkecimpung dalam bidang penulisan ni, sebenarnya kan Idin nampak sambutan, macam kita tengoklah remaja zaman sekarang ni dia kurang sikit membaca, tapi sejak beberapa tahun ni dia boom tau, naskah-naskah seperti inilah. So Idin, apa pendapat Idin? Pendapat saya ini adalah satu langkah yang baik dan ianya sebenarnya baik untuk industri buku. Kalau kita perasan sekarang industri buku semakin melonjak naik, disebabkan wujudnya karya-karya yang mesra remaja. Remaja zaman sekarang mereka memang tak berminat, boleh saya katakan tak berminat untuk membaca karya yang panjang-panjang. Sebab bagi mereka zaman sekarang adalah zaman yang di mana mereka hanya mahu perkara-perkara yang ringan, yang tidak terlalu berat dan memberi manfaat. Sebab itulah karya-karya sebegini antara orang panggil karya healing. Ianya sangat membantu untuk menaikkan industri buku dan seterusnya menggalakkan lagi budaya membaca di kalangan remaja khususnya. Idin tak kedai ataupun Idin akan selalu pergi tour ke macam mana? Okey, buku-buku saya boleh dapatkan di kedai-kedai buku, antaranya SMO, Popular, Hasani dan sebagainya. Selain tu, kita punya kedai pun on the way, kita tengah buat. InsyaAllah nanti launching boleh meriahkan, dan juga kebanyakan jualan juga saya lakukan dengan siri jelajah sekolah, jelajah universiti dan juga jelajah negeri lah untuk pesta buku. Okay, Idin, dalam kita panggil hasil jualan nasihat ni, ada tak sumbang sedikit tentang Palestin ke? Ada, memang ada. Hasil jualan karya-karya yang kami buat ni ada kami sumbangkan, tapi jumlah tu tak perlulah kita kongsikan. Mungkin last cabaran Idin sepanjang berkecimpung, apa boleh Idin boleh jelaskan cabaran Idin? Okey, cabarannya adalah mungkin menghasilkan karya yang akan dibaca. Menghasilkan karya yang akan dibaca. Sebab tanggungjawab penulis ni bukan kita nak terbitkan buku banyak-banyak, lepas tu tak ada orang nak beli dan tak ada orang nak baca. Tanggungjawab penulis ni adalah make sure orang baca, make sure orang beli dan orang baca apa isi dalamnya, dan yang paling penting baca sampai habis. Sebab tu cabarannya adalah untuk menghasilkan karya yang boleh menarik minat anak muda dan seterusnya akan dibaca, confirm dibaca. Sebab itulah mungkin idea-idea, cara penyampaian dan juga mungkin pendekatan lah. Ini target audiens kita ni daripada umur berapa Idin? Sebenarnya tiada lapisan umur. Saya pun baru nampak dari dekat, daripada sekolah rendah, remaja, belia, bahkan orang dewasa, sehingga golongan warga emas juga ada yang membeli karya saya dan menyokong, dan mereka mengatakan suka tengok video Idin di TikTok, suka tengok video Idin di platform Instagram dan sebagainya. Saya pun terkejut. Sebenarnya saya ingat rata-rata golongan belia, tapi sebenarnya lebih daripada itu. Idin, jap. Kita kena record lah kata-kata nasihat Idin. Ini biar ada record kan? Oh, rajin je babe. Thank you babe. Saya type ke apa? Tak dapat email ke apa? Boleh juga babe. Idin, boleh tak Idin berikanlah kata-kata nasihat kepada remaja-remaja yang sedang meningkat usia ni, macam mana nak menghadapi? Okey, nasihat saya adalah dalam kehidupan dunia ni kita semua akan diuji dengan banyak perkara, diuji dengan perkara di sekeliling kita, tapi ketahuilah setiap ujian tu tak pernah gagal mendewasakan kita. Setiap ujian tu tak pernah gagal menumbuhkan dan memekarkan kita. Sebab kita tak akan dewasa kerana teori kehidupan yang kita pelajari, tapi kita mendewasa kerana luka yang kita lalui. Walaupun kadang-kadang kita tak nak pada luka tu, tapi kita perlu pada luka tu. Sebab luka tu akan meninggalkan kesan yang baik seandainya kita mencari hikmah di dalam luka tu. Jangan melihat perkara yang buruk yang ada di depan mata kita. Lihatlah
pandangan yang luas kepada luka itu. Boleh jadi luka itu yang akan menjadikan kita lebih tumbuh pada masa akan datang, lebih kuat, lebih tahu tentang perkara ni tak sepatutnya kita kejarkan, perkara ni akan membuahkan luka, maka kita akan jauhkan diri daripada perkara tu. Banyak sebenarnya kebaikan di sebalik luka. Dan untuk anak-anak muda, remaja khususnya, teruslah belajar mencari ilmu, tambahkan ilmu, jadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang penuh berhikmah, yang penuh dengan ilmu, yang berusaha sungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana pada akhirnya orang yang berilmu tu adalah orang yang hebat. Orang yang hebat tu hanyalah orang yang berilmu. Jadi mudah-mudahan warga Malaysia, anak muda khususnya, penuh dan ramailah dengan orang-orang berilmu yang boleh melonjak naikkan agama bangsa dan negara, insya-Allah. Jadi last saya lupa. Tak pasal dia punya produk. Ini ada tote bag dengan ni. Ya betul, ada tote bag juga dan juga ada baju. Tapi kita lebih kepada buku lah. Tote bag ni tak banyak pun kita buat. Okay, sebagai seorang penulis, kita nampak sekarang trend penjualan buku, publisher macam daripada webpad, Okey. ada dengan di software. Okey. So pada pendapat ini sebagai seorang penulis, boleh tak dia bagi sikit komen pasal ini? Okey, pada pandangan saya, untuk mungkin ada karya-karya yang berunsurkan under 18 yang tak sesuai dibaca oleh anak-anak Melayu Islam kita kan. Pandangan saya benda tu sepatutnya kita tapis dan sepatutnya kena ada tindakan lah. Sebab benda ni kalau kita tidak ambil tindakan, dia akan menjadi barah dan dia akan dinormalisasikan, dan benda ni sangat bahaya, khususnya untuk anak-anak muda, sebab mereka ni cepat terpengaruh dengan apa yang viral. Mereka ni cepat terpengaruh dengan apa yang dibualkan orang. Jadi bila mereka berani mencuba membaca, tak takut mereka berani pula bertindak. Kita takut macam itulah. Jadi perlu diambil tindakan lah, dan tak patut diwar-warkan lagi dan dipublish lagi buku seperti ini. Macam kita tahu trend pembaca ini sendiri adalah bosan tengok budak sekolah. Okey. Boleh bagi apa nasihat sikit kat dia dalam pemilih buku tu, tahu apa benda konten yang patut kita baca. Okey, kepada adik-adik khususnya yang muda-muda ni kan, seharusnya kita memilih lah. Biar memilih asalkan tak salah pilih. Pilihlah kita punya karya, pilihlah bahan bacaan kita. Takut-takut bila kita membaca bahan bacaan yang salah, benda tu boleh mempengaruhi kita lah untuk melakukan perkara-perkara yang salah. Jadi cari bahan bacaan yang boleh menumbuhkan kita, yang boleh membangunkan kita punya sasiah jati diri, boleh membangunkan dan meningkatkan lagi cara kita berfikir, idea-idea dalam fikiran kita. Bukan membaca sekadar hiburan, tapi bacalah untuk menambahkan value dalam diri kita. Thank you, Idin.